Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu tanggal yang begitu cantik sekali hari ini, 1 Rejab 1444 Hijri. Teruslah berdoa, wahai umat Islam, mudah-mudahan dapat kita merasai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jom kita nak berkongsi pagi ini berkenaan dengan kempen sumbangan dan pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN APIA oleh Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Malaysia Peryatim, bersama dengan seseorang ataupun satu figura yang saya lihat daripada saya kecil sampai sekarang masih lagi kacak, tampan dan masih lagi steady. Alhamdulillah. Talib dah pesan, Farah, jangan kenyit mata ya. Kita nak bersama dengan ikon Peryatim, tak lain tak bukan, yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farah ya. Ini Tok Abah, Tok Abah. Ya, AKA Tok Abah. Nama barunya Tok Abah. Baiklah, Datuk, pagi ini kita nak berbicara, berkongsi tentang Peryatim. Jomlah kita sama-sama berkenalan. Apakah itu Peryatim sebenarnya? Subhanallah ya. Peryatim ni Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Bukan benda baru, tapi ramai mungkin yang belum berapa dengar ya. Peryatim ni telah ditubuhkan sejak November 1990. Punya hebatnya, dan ni gabungan ya. Gabungan kepada rumah-rumah anak yatim dan asrama anak yatim seluruh negara yang berjumlah 76. So ramai tu ya. Dan kami juga ya, Peryatim ni telah dilantik sebagai pengurusi Forum Yatim ASEAN. Hebat tu. Jadi tanggungjawabnya kita inilah, kita menjaga kebajikan anak yatim, terutamanya pendidikan lah. Pendidikan di samping itulah keperluan asas ya. Dan itu yang sangat penting, dan dia punya slogan yang kita gunakan ialah kebajikan anak yatim, tanggungjawab bersama. Masya Allah, subhanallah. Baiklah, pagi ini tanggungjawab kita, misi kita nak sampaikan berkenaan dengan pembangunan terbaru Peryatim, iaitu Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN APIA, dan juga saya difahamkan juga APIA akan turut menjalankan pembinaan masjid. Benarkah Datuk? Betul. Itulah salah satu projek besar ya yang dijalankan oleh Peryatim untuk sekarang ni, dan malahan hari ini pelan-pelan 1 Rajab ni ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya, mudah-mudahan ya. So Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN ya, APIA. Macam apik ya. So ni APIA ya. So ni sebenarnya satu kata tu akademi yang sedang akan pergi dalam perancangan. Dia nak dibina di atas tapak yang seluas 32 hektar besar ya. Dan of course ini cantiknya APIA ni tengah-tengahnya masjid. Masjid ni akan dibina Masjid Anak Yatim. Masjid ini ya, lepas tu di sekitarnya akan semua fakulti, akademi dan pengajian semua, pusat tahfiz dan sebagainya, semua di sekitar masjid. Ini kita nak buat macam konsep Masjidil Haram ya, central. Itu dia. Dan di masjid inilah nanti ya anak-anak muda ni akan dididik untuk mengemerahkan masjid, dan masjid adalah kata untuk pusat untuk menyatu padukan manusia, silaturahim, dan yang penting membentuk saksiah manusia. Dan Nabi pun masa kata tu berhijrah ke Madinah, langkah pertama buat masjid di Quba. Jadi tu banyak excited sangat, dan kita nak mengajak ramai-ramai ya, kita sama-sama membantu nanti insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita nak tahu juga cara macam mana sekejap lagi insya-Allah. Dan sebelum itu kita nak tanya jugalah, sebab tadi kita dah dengar Ustaz Ijam bercerita tentang kematian husnul khatimah. Jadi kita pun nak macam tu juga. Insya-Allah kita tak nak terlepas yang itu. Bagaimana Datuk kelebihan, apa agaknya kelebihan orang-orang yang sentiasa menjaga kebajikan anak yatim ni? Allahumma selamat ya. Tok Abah sendiri pun dulu sejak kecil, umur dalam 7-8 tahun dah berkawan, bercampur dengan anak yatim di Sungai Pinang, Kelang ya. Sebab rumah Tok Abah dengan rumah anak yatim tu lebih kurang dalam 50 meter. Memang tiap-tiap hari bermain dengan anak yatim, dan kita faham ya, jelas sikit sebanyak lah. So memang tak dapat tidak menjaga, membantu anak yatim ni satu perkara yang sangat-sangat dituntut ya. Sampai dikatakan bahawa orang yang menolong anak yatim, menjaga anak yatim ni memang diwajibkan syurga. InsyaAllah husnul khatimah ya, diwajibkan syurga dengan syarat yang fardu kita lakukan ya. Jangan sibuk anak yatim aja sampai tak banyak lain. Ya, sepotong hadis ya, yang memang selalu jadi hujah kepada benda ialah bila Nabi SAW bersabda, yang maksudnya barang siapa di antara kaum muslimin yang membeli anak yatim lillahi ta'ala, kerana Allah ya, beri makan dan minum secukupnya, maka wajib baginya syurga. Ini hadis riwayat Abu Ya'la. Subhanallah ya, macam mana ya kita dapat jaminan dapat masuk syurga? Jom kita tolong anak-anak yatim. Dan sebenarnya masyarakat Malaysia ni memang sangat cakna. Masyarakat Malaysia ni sangat pengasih, penyayang.
Jadi bila Nabi Allah Daud menyarankan dalam satu riwayat, dia kata bahawa marilah kita kita ni kena menjadi seorang bapa kepada anak yatim. Kita kena jadi macam bapa pada anak yatim. Ada orang nak sibuk nak tolong mak anak yatim aja. Itu dia. So kita tolong anak-anak yatim ini. Mudah-mudahan kita akan jadi satu gulungan manusia yang sangat cakna kepada semua orang. Dan Tok Abah sangat yakin orang Malaysia memang dalam gulungan yang sangat-sangat cakna dan sanggup membantu, terutamanya untuk anak yatim, insya-Allah. Subhanallah. Orang kita ni, Tok Abah, masyarakat kita ni, penonton kita terutamanya memang begitu prihatin sekali apabila mendengar tentang anak-anak yatim, apabila kita wawarkan tentang pembinaan masjid dan sebagainya. Mereka nak turut sama serta, mengambil bahagian. Tak nak terlepas juga, nak sama-sama bina rumah di syurga. Jadi bagaimana Tok Abah cara yang paling terbaik untuk kita sama-sama membantu? Itulah ni, hari ini memang hari yang sangat cantik. Ini hari Isnin, hari Nabi diputerakan dan diwafatkan. Ini dah juga 1 Rajab. Kita dah doa tadi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Mudah-mudahan kita panjang umur sampai Ramadan. So Rajab ini memang kata kita dah sebut tadi kan awal-awal tadi kan kita dengar program bahawa ini salah satu bulan haram. So kita gunakan bulan Rajab ini untuk berbuat kebajikan. Memanglah disuruh kita berzikir, berdoa, baca Quran, solat hajat, solat taubat macam-macam, tapi salah satu amalan yang sangat-sangat dituntut ialah bersedekah. Sebabnya hindarkan diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah walaupun dengan sebiji tamar. Itu sebabnya kita hari ini Tok Abah nak menyuruh semua yang menonton ni semua, dan sampaikan pada orang lain yang tak dapat menonton, jom kita sama-sama membantu pada projek untuk membangunkan dana. Kita nak mencari 35 juta untuk membangunkan APIA, Akademi Pengajian Islam anak yatim ASEAN itu, bersama dengan masjid. Kita bina masjid dulu di tengah-tengah dan dia punya APIA tu, akademi itu sekitar. Jadi anak-anak ni akan dididik dalam masjid dan mereka juga dapat belajar di APIA apabila telah siap nanti. So sebabnya untuk menjayakan projek ini memang tidak ada pelaburan yang lebih cantik daripada membangunkan masjid dan menolong anak-anak yatim. So Tok Abah nak seru ramai-ramai kita. Tok Abah kena seru diri juga sama-sama kita membantu membangunkan dan kita berinfak, bersedekah dengan seikhlas mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala maklumat tertera di kaca TV anda sekarang ini, ambil gambar, simpan, insya-Allah murah rezeki, Allah bagi rezeki lebih. Sama-sama kita saling ingat, mengingati, insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah. 7 minit tak cukup dengan Tok Abah ni. Allahu akbar. Okey, sedikit penutup dan juga kesimpulan kita hari ini, Datuk. Silakan. Itulah sebab kita dah ingat bahawa amalan yang terbaik bila kita dah mati pun disebut, bila orang dah mati pun nak hidup balik disuruh bersedekah, nak bersedekah dan apatah lagi bersedekah untuk membangunkan masjid dan juga membantu anaknya yatim. So kita yang kita sebut gini ialah bagaimana kita nak membeli masjid. Sikit pun kita buat satu sikit benda pun macam sebesar lubang burung bertelur pun kalau buat masjid dah dijamin dapat rumah di syurga. Ini kan pula kalau kita bantu. So tolong ramai-ramai kita datang untuk membantu buat masjid dan APIA. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jutaan terima kasih. Alhamdulillah bersa hati kami pagi ini bersama dengan yang dihormati Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, ikon peyatim. Alhamdulillah syukur. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebiji tamar dalam rumah dia dikongsi bersama dengan isteri tercinta dan juga fakir miskin. Apatah lagi kita yang Allah murahkan rezeki senantiasa ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baiklah, jumpa lagi kita selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum.